Ini antara dessert kegemaran saya. Ya, aiskrim Kalau dengan cuaca panas yang tak menentu pantang, ni. pantang dipandang. Pantang jumpa. Terus dicuba. Nasib baik ini mock-up saja. Kalau betul-betul saya rasa dah tak ada dah tu. Itulah. Betul. Selamat Selamat dah. Cuma hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita yang sebenarnya terlibat dalam perniagaan aiskrim ni lah. Tapi kita mungkin banyak bercerita tentang peranan kita nak berniaga ni, tanggungjawab kita sebagai peniaga, usahawan. Jadi kita bersama dengan dua tetamu kita, Terence. Hari ini kita ada Cik Muhammad Hisham Zabri, Ketua Pegawai Eksekutif Syam dan Adam JB Sdn Bhd. Dan juga kita ada Cik Adhar Zulkifli, merupakan pengarah strategik Syam and Adam JB Sdn Bhd. Dah berapa lama berniaga, terlibat dalam industri keusahawanan ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya sebenarnya seawal usia 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun? Seawal usia 9 tahun terlibat dalam perniagaan aiskrim. Dan berkebetulan family saya daripada keluarga yang susah. Jadi secara tak langsung dia memberi rangsangan kepada saya untuk belajar mencari berniaga. Belajar berniaga. Jadi seawal 9 tahun dah berniaga aiskrim. 9 tahun 9 tahun dan alhamdulillah sehingga ke hari ini dah hampir 20 tahun lah. 20 tahun dalam perniagaan aiskrim. Wow. 9 tahun lama tu berniaga. Tapi kenapa aiskrim? Kenapa aiskrim kan? Isu dia kita tengok di sini, aiskrim adalah satu produk yang mana pasaran ni sangatlah, semua makan aiskrim kan? Semua bangsa makan aiskrim, semua umur makan aiskrim kan? Pergi ke mana negara mana pun ada aiskrim. So aiskrim ni satu mempunyai pasaran yang sangat luas. Pasaran yang luas, dan bila kita terlibat dalam perniagaan aiskrim ni, yang seronoknya margin dia tu. Margin dia more than 300, lebih pada 300%. Okey. Nanti ramai nak berniaga aiskrim. Baik. Kepada Tuan Ida. Penglibatan Tuan Ida dalam bidang ini juga. Baik, saya sebenarnya dulu daripada bidang corporate selama 14 tahun dalam especially dalam pengurusan dan juga sumber manusia. Tetapi kemudian saya ceburi bisnes ini bersama dengan saya tag team lah. Saya dengan Sifu Syam kita dalam bisnes aiskrim ini sebab kita nak mengukuhkan bisnes tu dia mesti ada gabungan di antara kekuatan pengeluaran itu dia kepakaran dalam pembuatan atau pengeluaran aiskrim dan juga kekuatan dari segi pengurusan bisnes. Sebab kita kena faham bahawa bila kita buat bisnes ini, bisnes bukan sekadar soal mengeluarkan produk, tetapi bisnes juga soal pengurusan bisnes dari sudut kewangannya, dari sudut pengurusan sumber manusia dia, dari sudut SOP untuk operasi dia. Jadi semua itu mesti ada dalam konteks yang komprehensif. Jadi disebab itu saya bergabung dengan Sifu Syam kita untuk kita kita bersama dalam bidang aiskrim ni. So bergabung meletup tapi tak panas, sejuk. Itu menarik. Itu menarik. Tapi dia panas tu sebab pedas, sebab kita boleh hasilkan aiskrim pedas. Aiskrim pedas. Macam mana ni aiskrim pedas? Okey, nak ceritakan bagaimana. Alhamdulillah sebelum kita dah melahirkan protege untuk melahirkan aiskrim pedas ni. Dan aiskrim pedas ni digabungkan daripada jeruk dan dimasukkan lada lah. Tu jadi aiskrim pedas. Dan tengah viral sekarang ni dekat market Malaysia ni, tengah viral aiskrim pedas. Ada usahawan kita yang berjaya membuat jualan lebih pada 20,000 2 bulan. 2 bulan pertama. 2 bulan pertama 20,000 ya. Jadi untuk sistem pengeluaran aiskrim yang telah dihasilkan oleh Sifu Syam ni, berapa unit boleh dihasilkan setiap hari? Okey. Dia bergantung kepada mesin, tapi secara asasnya dia mampu buat pengeluaran sehari lebih daripada 3,000 pieces lah. 3,000 pieces sehari. Lebih. Dan permintaan untuk aiskrim ni sentiasa ada. Kita buka aja lokasi mana-mana dekat sekolah. Di sekolah. Paling basic di sekolah kan. Paling basic lah. Dan kita boleh kalau tengok contoh produk yang depan ni, kita dah alhamdulillah masuk di Petromat. Maksudnya bermula daripada sekolah lagi pasaran dia boleh jual, sehinggalah ke Petromat. Yang bestnya aiskrim ni kita boleh mula daripada rumah. Boleh mula buat produk tu mula daripada rumah. Jadi masa umur 9 tahun dulu di rumah lah tu. Masa usia saya 9 tahun, saya masih lagi saya daripada keluarga yang susah. Jadi ambil pada jiran sebelah yang senang, yang ada buat aiskrim. Jadi Cik Syam tolong jualkan. Dapatlah 20% di situ daripada jualan. Lepas tu bila dah mula-mula jual orang punya, lepas tu timbul pula idea untuk
hasilkan sendiri. Buat sendiri aja. Tapi sebenarnya untuk kita berniaga ni, orang kata kita kadang-kadang walaupun produk kita bagus, tetapi kalau dari segi strategi kita strategi pemasaran lah, kita tidak memiliki ilmu, jadi itu sebenarnya yang menyebabkan ramai peniaga kadang-kadang kecundang. Betul. Jadi bagaimana bagi Encik Adalah? Pertama sekali dalam bisnes kita kena faham bahawa kita mesti buat market segmentation ataupun segmentasi market. Jadi kami dalam konteks kami, kita ada ajar pekerja kami ataupun usahawan kami macam mana kita nak buat segmentasi, dan even kami applykan dalam konsep kami juga. Contohnya kalau kita ambil aiskrim durian kita, kita ada aiskrim durian. Aiskrim durian D24 sangat sedap, pure durian, dan setakat ni kami dah pasarkan ke Petromat, Shell, tapi banyak di JB. So kenapa? Sebab kami faham market kami. Contohnya macam aiskrim durian tu harga dia RM9.90 dalam market. Durian dah mahal lah. Dah mahal dah. Jadi aiskrim lagi mahal. Ya. Tapi aiskrim tak mahal lah. Cuma bila kita faham market kita dan kita faham aiskrim itu dari sudut harga dia, dia boleh pergi ke mana, kita dapati okey, dia tak boleh main market. Contohnya kami daripada Kuantan, kami tak boleh masuk market Kuantan lagi. Okey, jadi kami kena masuk market yang kalau di JB sana dia dekat dengan Singapura, so kuasa belinya tinggi. Jadi kami mula di sana. Tapi untuk contohnya kalau ada usahawan-usahawan yang di bawah kita yang belajar buat aiskrim popsicle-nya aiskrim batang macam ni lah. So dia boleh buat di rumah saja, dan dia boleh jual macam kita sebut tadi di sekolah, dan juga buat secara catering di rumah. Jadi itu boleh jual basically hampir banyak tempat secara mudah, termasuk pasar malam sekali. Jadi itu yang pertama sekali dah kita. Yang kedua yang kita nak sentuh di sini dalam konteks bisnes adalah kita mesti mahir dari sudut branding. Sebab ramai orang salah faham bila sebut branding itu bukan sekadar logo. Branding itu sebenarnya pemikiran pemasaran yang terlebih dahulu, iaitu pembinaan nilai dalam konteks bisnes kita itu, dalam konteks bisnes dan juga konteks produk kita. Jadi itulah yang macam konteks tugas saya sebagai pengarah strategik, kami bincang dan kami brainstorm perkara-perkara tersebut supaya dapat diaplikasikan dalam bisnes, dan semoga bisnes kita dan sudut branding dia bukan sekadar ada logo yang cantik dan sebagainya, tapi ada nilai-nilai value dalam tu yang kita boleh ketengahkan ke dalam kena lain daripada aiskrim lain di pasaran. Betul. Berapa jumlah bilangan protege ataupun usahawan-usahawan yang telah dibimbing oleh Si Fusham dan Tuan Ida? Baik, terima kasih Tuan. Sebenarnya untuk program yang baru ni, program protege ni, dia adalah kelangsungan di program lama. Program lama tu saya namakan program mentor-mentee. Dah pun berlalu 6 tahun yang lepas sebenarnya. Dan 6 tahun lepas tu di bawah program mentor-mentee, alhamdulillah kita dah lahirkan lebih daripada 600 usahawan. 600 usahawan. Kemudian yang untuk program protege ni yang terbaru, sebab kita baru bermula Oktober je. Oktober tahun lepas. Buat masa ni kita dah ada 60 protege. Jadi sekarang ni dalam pencarian protege barulah. Wow. Jadi apa syarat-syarat kelayakan yang perlu ada pada seseorang yang ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan aiskrim? Okey. Syarat dia sebenarnya basically keinginan, motivasi dan komitmen dia untuk berada dalam bisnes. Sebab sangat bukan sekadar bisnes aiskrim, tetapi mana-mana bisnes pun kalau kita ceburi, kita mesti ada semangat yang kuat, kita mesti ada azam yang kuat, dan sebab kita dalam macam kami sendiri pun dalam buat bisnes, mungkin Nanti Fisher boleh cerita tentang macam mana kami pernah jatuh dulu dan bangun semula. Saya kira itu satu benda yang sangat penting lah. Nombor satu, semangat je. Yang lain tu tak ada. Sebab kalau tengok daripada usaha yang kami pernah bangunkan, daripada suri rumah sampailah kepada profesional. Contohnya mungkin saya boleh sebut. Contoh saya boleh sebut ini, suri rumah Puan Azura di Border Bertam. Dia baru masuk protege lebih kurang dalam 2 bulan je. Tapi baru lagi, dan alhamdulillah jualan dia dah mencapai 20k tersebut tu. Dan saya ada contoh buah mentor-mentee yang lama, Dr. Nazir juga di Kedah. Dan alhamdulillah di Kedah profesional doktor perubatan. Dan sekarang ni dah membuka cawangan yang kedua, kedai aiskrimnya. Menarik, sangat menarik. Daripada kecil-kecilan. Daripada kecil-kecilan. Selalunya antara mungkin cabaran yang hadapi oleh pengusaha yang ingin baru berkecimpung, modal. Jadi apakah halangan modal itu merupakan halangan yang besar? Besar ke modal nak buat perniagaan aiskrim ni? Sebab kita ada fasa-fasa dia. Jadi kalau untuk fasa pertama bagi saya, untuk satu perniagaan
jumlah yang diperlukan bagi saya tidaklah besar. Bagi saya, dan kampus dalam satu modal untuk memulakan perniagaan, dalam satu bimbingan yang kita sediakan tu sepanjang setahun kita akan bimbing. Handheld. Ya, sepanjang setahun. Oh, jadi sepanjang tahun tu kalau agak-agak macam dah macam nak tergelincir sikit, kembali ke landasan asal, jadi nampaklah kami monitor perkembangan usaha tersebut dan kami kongsikan dengan mereka ada 7 modul semua sekali dalam tempoh setahun tersebut. Jadi bukan mana kami tak mau buat program yang touch and go kita sebut, buat dan tinggal. Tapi kami bila kami kita buat dan kita bimbing sampai tempoh setahun tersebut, dalam 7 modul tersebut merangkumi kewangannya, merangkumi semua manusia, merangkumi pemasarannya. Jadi benda tu memang sangat kalau dia terlibat bersama dengan kami, insya-Allah dia akan dapat manfaat lah. Yang penting adalah keazaman, sebab kadang-kadang betul. Dia bila tengok orang lain berjaya dia pun nak cuba, tapi sekerat jalan. Jadi itu cabaran sebenarnya. Puan, terima kasih kepada Syam. Ya, terima kasih kerana bersama kami, banyak berkongsi. Kita pun tidak tahu bahawa ada program sebegini. Dan kita ingatkan kepada anda di luar sana, kalau nak masuk program macam ni, kalau aiskrim dah nak cair, tak apa. Tuan Sifu berdua ni akan bekukan. Bekukan semula. Bekukan semula. Terima kasih sekali kepada Tuan Ida dan juga Sifu Syam kerana sudi bersama kami.